أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, baris yang ke-16 daripada bawah. Muka surat 4, baris ke-16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin, dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentukan, ini ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, menentukan pada sedia kala. Menentu ni atas muwafaqah ilmunya. Artinya, erti menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas muwafaqah ilmu. Artinya tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Allah menentu muwafaqah dengan ilmu. Menentu dan ilmu dan mengetahui ini berlaziman. Allah mengetahui pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Ini antara menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang muwafaqah atas ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi menentu ni kita letak di sebelum pergi pada ilmu, kita kena letak di menentu. Pergi kepada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada. Apa dia qada? Allah menentu pada azal muwafaqah dengan ilmu. Allah menentu pada azal muwafaqah dengan ilmu. Jangan cepat-cepat pergi pada ilmu. Cepat-cepat pergi pada ilmu ni terkadang terselindung di situ, dengan bahawa Allah hanya mengetahui tetapi Allah tidak menentukan. Tapi kalau sebut Allah menentukan, pasti Allah mengetahui. Kalau sebut Allah mengetahui, belum tentu Allah menentukan. Yang kata berlaziman antara menentu dengan mengetahui ni, hak mumkinung lah. Perkara yang harus ada, harus tiada. Allah mengetahui, tidak semestinya Allah menentukan. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui, tapi Allah tidak menentukan. Perkara mustahil, anak Allah, isteri Allah, perkara mustahil, Allah mengetahui, tapi Allah tidak menentukan. Allah mengetahui anak isteri Allah tak ada,
Allah menentukan tak ada, tak berkait dengan menentu. Kalau pergi pada mumkinun, perkara yang harus berlaku, harus tak berlaku. Kalau pergi pada perkara yang sedang berlaku sekarang ni, baik mumkinun, jahat mumkinun. Allah mengetahui perkara jahat yang akan berlaku, tapi Allah tidak menentukan. Itu jelas-jelas Mu'tazilah yang menafikan ketentuan Allah pada perkara jahat, tapi tidak menafikan mengetahui. Sebab tu kata kena letak di menentu, barulah muafakah dengan ilmu. Sebab pernah satu tulisan yang comel, tulisan comel lah, bicara berkaitan dengan ketentuan yang dicatat pada budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Kemudian pergi kepada ketentuan yang tercatat di suhuf malaikah, helayang malaikah. Kemudian pergi kepada dibaca bab ketentuan. Pergi kepada ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bicara bab ketentuan. Ketentuan yang tercatat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu, ketentuan yang tercatat di suhuf malaikah, ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Naik azali, Allah mengetahui. Dia sebut dah ketentuan azali. Lagi pada mengetahui lalu dah. Tajuknya ketentuan. Nak bicara bab ketentuan, dimulai daripada ketentuan yang tercatat di umur 4 bulan, tercatat di suhuf malaikah, tercatat di Lauh Mahfuz, ketentuan dah ke itu. Naik azali, Allah mengetahui. Jadi kenapa lari daripada, sebab dia bicara ketentuan daripada awal lagi dah. Tajuk pun disebut tulis dia, ketentuan lah tajuk dia nya. Dan pergi kepada hak azali, hak qada azali, terus dia apa ni? Langkau ke langkau? Langkau. Melangkaui, langkau tau. Langkau tu dia tau. Kan biasa kan baca-baca lakoh tu undur semula. Lakoh. Kita langkah kalau orang langkah ni kaki ya tau. Dari tu cakap pun langkah je kau. Langkah je tau. Kalau langkah betul ni kaki lah. Oh budak ni lakoh belakang orang, tu langkah kaki lah. Langkau. Tiba-tiba siapa di hak qada azali dilangkau. Ditinggal hak tajuk dia bicara bab ketentuan daripada mengetahui. Jadi ada dalam komen tu ada orang tegur. Kenapa tinggal hak azali tu pergi pada mengetahui? Tajuknya ketentuan. Ketentuan azali lah. Barulah pergi pada Allah mengetahui. Barulah dia jawab, oh saya tak terperasan. Tak terperasan macam mana? Tajuknya ketentuan. Yang tulis tu, dia tulis orang agama lah. Orang agama. Orang yang ada kelulusan tinggi dalam agama. Orang yang doktor dalam bidang agama. Jadi bila ditegur, ada orang tegur lah. Dah ketentuan-ketentuan, mana ketentuan azalinya? Lepas daripada ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, tu naik kepada Allah mengetahui. Waktu pada hak azali. Bukan Allah menentukan pada azal. Dia tegur, dia kata saya terlepas pandang gitu, jawapan tak sengaja lah. Tapi pelik lah. Tajuk awak ketentuan. Direct ketentuan lah. Daripada ketentuan yang tercatat di budak 4 bulan, naik atas sekali ketentuan pada azal. Qada azali, ketentuan azali. Barulah muafakah ilmu. Kena. Ni kena hati-hati ni. Dia ada terselindung di situ. Mengetahui tu tetap. Mu'tazilah pun tidak tolak Allah mengetahui. Tolak mengetahui tu kafir ijma' ulama. Mu'tazilah pun tak tolak mengetahui. Mu'tazilah hanya tolak ketentuan iradah Allah pada perkara jahat, tapi Allah mengetahui. Mengetahui tak tolak. Mereka tolak ketentuan.
Jadi kalaulah naik pada azali tu mengetahui dilangkau ketentuan, ni kena cermat situ tu. Kenapa jadi langkau seumpama tu? Pembicaraan tajuk dia sendiri tulis ketentuan. Tajuk di sini tulis tu ketentuan, bukan mengetahui. Tapi kenapa langkau kepada mengetahui? Mu'tazilah perkara jahat. Allah tidak menentukan, tapi Allah mengetahui. Dan sekarang ni banyak firqah-firqah, golongan-golongan yang hanya Allah mengetahui. Allah mengetahui. Bukan perkara jahat je. Baik jahat Allah mengetahui, tapi Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Dia hanya pergi pada Allah mengetahui. Hamba sebebas-bebasnya, zahir dan batin, memilih dan melakukan perkara baik atau perkara jahat. Sebab Allah letak dah otak IQ di kepala ni. Allah letak dah tenaga di tubuh. Kemudian Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Allah membenarkan. IQ di otak ni lah yang memilih. Tenaga di tubuh ni lah yang gerak diam berusaha. Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Allah menentu. Allah mengetahui. Kemudian Allah yang menjadikan, memilih dan melakukan. Allah mengizinkan. Dengan apa yang Tuhan letak pada seseorang ni, otak di kepala ni, Allah mengizinkan IQ tu berperanang sendiri. Allah mengizinkan ni gerak diam tenaga ni sebab dia ada tenaga. Ni banyak seumpama ni. Kalau Allah letak IQ di otak, Allah letak tenaga di tubuh, sampai masa Allah juga yang buat memilih tu, Allah juga yang buat gerak diam, apa guna Allah letak IQ, letak tenaga pada tubuh manusia? Sia-sialah. Otak tu boleh terima tu. Akhirnya apa-apa perkara yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk ni, pada makhluk Allah Ta'ala jadikan ada kuah masing-masing. Ada? Apa kata? Kalau di nasi ada dia punya kandungan dia. Kalau dia air ada dia punya kandungan dia. Kandungan di nasi pada zahirnya mengenyangkan. Kandungan di air pada zahirnya menghilangkan dahaga. Tuhan letak kuah pada api pada zahirnya memanas dan menghanguskan. Allah letak kuah tajam di mata pisau pada zahirnya tajam di mata pisau yang menghiriskan. Itu pada zahir gitulah. Jadi golongan sekarang ni yang Tuhan letak kuah kandungan pada nasi ke air ke api ke pisau ke dan segala-gala yang lain. Sampai masa berlaku, kuah tu sendiri yang berkah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Allah membenarkan, Allah membiarkan. Tapi bukan Allah yang buat jadi kenyang. Bukan yang Allah buat jadi hilang dahaga. Bukan Allah yang buat jadi hangus. Bukan Allah yang buat jadi putus. Jadi kalau Allah belaka, apa guna Allah letak kuah pada sesuatu? Sia-sialah dia kata. Ini sekarang secara direct secara terang-terang menyebarkan akidah terpesong yang dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang orang itu duk mengajar dalam kitab ni, sekilang qada qada ni, itu ahli kalam. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ahli kalam. Nak pergi pada ahli kalam mana? Ahli kalam yang ditolak oleh ulama-ulama terdahulu. Ahli kalam mana tak tahu dia nak kata tu. Tapi nak pergi pada bicara ni. Patut Ahlussunnah sebenar macam mana? Dah Allah letak dah kan kandungan pada sesuatu, Allah mengizinkanlah berperanan pula. Allah letak kandungan pada sesuatu, sama ada Allah yang buat juga. Letak apa? Kalau Allah buat juga. Tak ada letak yang kosong belaka lah. Tak ada apa-apa pun. Ni masuk dari akal. Ni. Kalau ni orang tak mengikut jalanan kaedah sifat 20, kononnya nak direct pada Al-Quran dan hadis. Dia ambil kod akal dia. Kod akal sebenarnya. Dia sifat 20 dia kata kod akal, dia tak mau pakai. Dia pakai kod akal dia. Dia tak mau pakai jalanan ulama-ulama Ahlussunnah, mau pakai. Ayat mutasyabihah pun nak pakai hak dia lah. Dia tak mau pakai ulama-ulama muktabar. Hak bab perbuatan Allah pun sama juga. Pakai kod akal dia. Dia pakai zuhir ayat Quran. Ini bahaya sekarang. Tapi cerdik. Pandai berpeta macam dan yakin. Dialah Ahlussunnah. Yang hendak mengajar wajib 40 ni. Semua ni ahli kalam belaka ni. Hak bukan Ahlussunnah wal Jamaah.
Tapi orang seumpama ni, orang muda-muda sukalah. Sebab apa? Lancar. Petah. Dalam letak dah kandungan pada sesuatu, ni, Allah jadi dah ni otak ni ada IQ ni otak ni. Lepas tu, sa'ah. Akan menilai, memikir, kemudian menentukan. Dia nilai, fikir macam mana. Lepas tu menentukan. Sa'ah menilai, memikir ni. Yang pertamanya, sebebas-bebasnya. Allah tidak mengqadahkan, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Mengetahui je. Sa'ah berlaku ni pula ni. Jadi dinafikan qada iradah. Hanya mengetahui ilmu. Sa'ah otak ni menilai, memikir, perbuatan otak sendiri. Bukan perbuatan Allah. Dinafikan qadar perbuatan Allah. Dinafikan qadar perbuatan Allah. Lepas tu memilih pun sama otak yang buat. Sebab Allah letak dah IQ kan. Allah letak IQ, kemudian akan menilai, memilih. Allah buat juga. Dia letak orang dia IQ dia otak. Jadi sia-sia seumpama tu. Allah tak buat benda sia-sia. Allah letak IQ ni. IQ tu memilih sendiri, menilai, memikir, memilih sendiri. Bukan Allah buat. Dia kata dengan izin Allah. Tiba-tiba itulah ahli sunnah dikatakan. Oh ni memang terang-terang ni. Tapi saya berani dah sekarang ni. Golongan-golongan seumpama ni. Sebelum ni banyak dah yang terlindung. Orang-orang aliran agama. Sebebas-bebasnya hamba memilih dan melakukan dengan keizinan Allah. Biiznillah. Kita biiznillah pun sama, kita sebut biiznillah juga. Tapi kita biiznillah, biqada'illah wa qadarih. Biqada'illah wa qadarih. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Biiznillah, biqada'illah wa qadarih. Hak golongan ni, biiznillah, Allah mengizinkan. Makhluk menjadikan dengan bahawa Allah letak dah apa-apa di makhluk tu. Allah mengizinkan dengan bahawa Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi bukan Allah buat. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Jadi apabila memilih sendiri dan melakukan sendiri, barulah kena dengan catatan kebaikan di hari akhirah dapat balasan syurga, catatan kejahatan di hari akhirah akan dibalas dengan neraka. Barulah kena, barulah betul. Tiba-tiba Sa'ah memilih, Allah Ta'ala juga. Sa'ah gerak dia melakukan, Allah Ta'ala juga. Lepas tu tulis. Tulis siapa yang buat baik. Tulis siapa yang buat jahat. Tulis Allah ke buat baik. Tulis Allah ke buat jahat. Tulis kita buat baik, buat jahat. Kita lah, bukan Allah buat. Kalau Allah buat, tulislah. Allah buat baik, Allah buat jahat. Tak? Mana? Kita ada cerita gini, boh tu kita. Dah ada nak cerita karut ni. Tak bukan kata kita mengaji ni pun dengar, pening dia bawa. Pening. Hak tukang bawa tu mabuk dah. Hak tukang bawa tu mabuk lah. Hak tu mabuk. Kita kan dengar ni pun jadi tumpang mabuk juga. Dia kata, pelik. Nak pergi ke mana? Berani sungguh dianya. Dan sekarang ni kebaikan, kejahatan. Malaikat tulis kebaikan yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia lah. Kejahatan yang ditulis oleh malaikat tu, kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia lah. Manusia yang buat baik jahat. Kenapa Allah yang buat pula? Maka apabila seseorang yang memilih sendiri, seseorang yang melakukan sendiri baik dan jahat, fokus pada jahat lah. Maka malaikat pun catat, akhirat balas baik, balas jahat, barulah kena ngam. Guna gitu. Dia belajar dalam bab ni dulu-dulu saya ngaji pun simple je, faham pegang dak, faham dak, tak korek dak fikir pun.
Tapi bila ada orang hok pakai akal di sendiri ni, tapi dia kata dia pakai Quran hadis lah. Hok ulama-ulama muktabar dia tak mau pakai. Dia hok paling lebih, dia paling betul. Dia seorang je betul lah, salah belaka dah. Tapi apa ni? Salah terang-terang. Tapi dia kata hok tu lah hok ahli sunnah jemaah, hok sebenar. Dia pakai logik akal dia. Mula dia kata duk ngaji 420 pakai hukum akal. Kita pakai hukum akal pun yang dipandu oleh ulama-ulama muktabar. Hak ni pakai akal yang dipandu nafsu dia sendiri. Tapi cerita tu memang kalau dengar, kalau hak baru-baru belajar, baru nak pegang hak betul ni, jadi jatuh semula. Jadi ni baru mana sabar. Dan sebelum ni kan duk pegang gitu kan. Baru nak duduk molek dak kemah molek Kocok dah okey. Kocok ogeh tu go pakai guli bating dah lah. Kalau hok duduk atas tu kemah dah. Ogeh. Pening tak dia? Rasa macam apa? Pening je dengar. Pening tapi tak sedap ogeh lah. Tak ya tu. Ogeh kau ni pun tak tu. Tapi hok kita kena ogeh ni pasal gitu pening dengar. Tapi kalau orang baru, guli bating semula lah jawapan dia. Allah letak dah segala-gala pada makhluk ni. Pada ni bukan kosong. Semuanya ada kandungan. Cerita bak nasi ke, bak air ke, bak api apa tu contoh. Semuanya ada kandungan, ada kuah belaka. Semua Tuhan jadikan. Jadi akhir dengan kuah tu yang Tuhan jadikan, lepas tu makhluk yang menjadikan sendiri. Bahagian Allahnya mengadakan dari tiada kepada ada. Itu bahagian perbuatan Allah. Daripada tiada kepada ada. Contoh kata nasi ke, air ke, api ke, pisau ke, Allah telah jadikan dari tiada kepada ada. Pandai ni? Ada nasi dan ada kandungan dia. Ada air, ada kandungan dia. Ada api, ada pisau, ada kandungan dia. Api memanaskan, pisau memutuskan. Ini hak Tuhan. Lepas tu jadi hak kemudian tu. Jadi hak kemudian tu. Jadi kemudian tu Allah mengizinkan. Ni makhluk yang buat sendiri. Hak tu dipanggil muttasi pada perbuatan. Itu akidah tabain yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Tapi itulah dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi hak Allah Ta'ala buat ni, dia tak ada kepada ada. Lepas daripada ada dah ni, ada dah. Ada dah kita ni. Daripada tak ada, Tuhan menjadikan kita ada. Tuhan menjadikan kita ada otak. Tuhan menjadikan kita ada tenaga. Itu Tuhan. Lepas dah tu, otak menilai, memikir, memilih. Otak buat sendiri dah. Gerak diam hamba beribadah, hamba buat sendiri dah. Bukan Allah lagi dah. Allah buat daripada tak ada pada ada je. Tu kalau kita ngaji wahdaniyah pada perbuatan, itu dipanggil muttasi pada perbuatan. Bekerja sama. Perbuatan Allah separuh, jadikan manusia dengan otak, dengan tenaga. Lepas tu otak tenaga lah yang sambung peranan dia pula. Itu panggil berkongsi. Allah di awal, makhluk di akhir. Tapi golongan ni memang ditolak pembicaraan. Kamu tasi, kamu pasir ni. Sebab golongan memang tolak sifat 20. Itu dia panggil kamu tasi, mensyirikkan Allah. Jadi Allah perbuatan Allahnya mengadakan. Tak ada pada ada. Mengadakan nasi, mengadakan air, mengadakan api, mengadakan pisau. Mengenyangkan, menghilangkan dahaga, menghanguskan, memutuskan. Ni kandungan ni, kuah ni. Dengan izin Allah, Allah tak sekat. Tapi bukan Allah buat. Ini. Barulah ada guna Tuhan jadikan makhluk dengan ada sesuatu. Kan kita ni bukan macam-macam kayu batu kita ni. Tuhan jadikan kita ni kan macam-macam Tuhan jadikan di kita ni. Tu bahagian otak, bahagian tenaga, bahagian Allah jadikan deria melihat, Allah jadikan deria mendengar, Allah jadikan deria bau, Allah jadikan deria rasa, Allah jadikan deria sentuh. Dia bila melihat,
Mendengar, mata buat sendiri, tak payah Allah dah. Allah mengada daripada tiada kepada ada. Mata tak ada, Allah mengadakan serta dengan keupayaan mata melihat. Ada koda-koda dia. Daripada tiada pada ada, Allah mengadakan telinga. Telinga ni Allah letak kekuatan boleh mendengar, ada koda-koda dia. Lepas tu habis kerja Allah. Saat melihat, saat mendengar, saat hidu bau, merasa manis masing, sentuh, licin, kasar, panas, sejuk. Ni Allah izinkan. Ni hak diri dia hamba ni lah yang berperanan asing. Bukan Allah dah. Tapi semua tu datang daripada Allah yang jadikan. Hak tu jelas-jelas kamu tasih pada perbuatan, mensyirik ke Allah pada perbuatan. Tapi dia kata itulah ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan. Confident. Confident. Orang seumpama ni. Dah ramai dah orang-orang hak ni orang-orang hak mengajar agama kan? Saya dengar apa pening dia kata. Saya pun dengar pening juga, tidak kata pening, senyap je. Dia kata, saya dengar pening nak pergi ke mana sebenarnya? Tapi bahaya. Sebab apa? Logik dengan akal. Petoh berbicara logik dengan akal pula bahaya. Bahaya sungguhlah. Tambah pula kita belajar-belajar dulunya, faham, pegang. Kita tak banyak korek-korek lah. Jadi apa yang berlaku di kita ni, di manusia ni, yang semulia-mulia kejadian ni, dengan apa yang berlaku pada makhluk yang lain, sama je. Tak ada apa-apa pun. Semuanya hak Tuhan belaka. Kita timbul di otak, dah tengok benda kita kalau nak kosong gitu. Dah sekarang ni kita tak kosong. Di kita ni tadilah. Ada otak, ada tenaga, ada diri lihat, diri dengar, diri bau, diri rasa, diri sentuh. Lengkap di kita ni. Kan kita ni ada deria sentuh. Di mana anggota tubuh kita ada darah mengalir, ada deria sentuh. Adapun anggota tubuh kita yang tidak ada darah mengalir, tak ada deria sentuh. Rambut. Rambut ni ada darah mengalir, tak ada. Kita ambil rambut, kita letak pada satu benda. Boleh dapat tak? Licin, kasar, panas tu boleh dapat ke tak? Tak boleh dapat sebab di rambut anggota yang tidak ada darah yang mengalir. Adapun di anggota tubuh yang lain, jangan hok kena penyakit angin ahmar tu lah. Hak tu dia mati dah, dia punya deria tak ada dah. Jadi kita sentuh je tahu lalu dah. Itu deria sentuh dia panggil. Licin barang tu, kasar barang tu, panas barang tu, sejuk barang tu. Jadi makna di kita ni lengkap tu jadikan ni. Semula-mula kejadian ni. Tiba-tiba apa yang berlaku pada kita kosong, tidak ada, melainkan perbuatan Allah. Apa guna Allah buat kita semula-mula makhluk yang lengkap segala-galanya? Atau macam mana? Allah mengizinkan apa yang daripada tubuh kita yang menjadikan sendiri, yang memproseskan satu-satu perkara, yang memproseskan pemikiran, penilaian, buat keputusan, yang memproseskan gerak diam pergi pada perbuatan makhluk. Dengan izin Allah, dia kata. Sebab Allah letak dah apa-apa perkara di makhluk ni. Sama sekali kepada manusia selebih-lebih kejadian. Lepas tu pergi pula kepada, bila hamba sendiri yang menilai, memikir, memilih, hamba sendiri yang buat, maka malaikat pun tulis perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba, perbuatan jahat yang dilakukan oleh hamba. Tiba-tiba dah gerak diam dia, memilih tu pun Allah buat. Gerak diam dia buat baik jahat Allah buat. Lepas tu kenapa tulis perbuatan baik seseorang, perbuatan jahat seseorang? Perbuatan baik Allah Ta'ala lah. Kenapa tulis pada ni catatan kebaikan seseorang hamba, catatan kejahatan seseorang hamba akan dibentang di mahsyar. Catatan kebaikan yang dilakukan oleh hamba, catatan kejahatan dilakukan oleh hamba akan dibentang di mahsyar. Yang dilakukan oleh hamba, bukan oleh Allah. Lepas tu hamba yang akan menerima balasan baik dan juga balasan buruk. Barulah ngam, barulah sedang molek. Tu akal. Balik ini pening belaka nampak ya kita ni. Sakit. Sebab kita ni masalahnya dia kalau kita hak dulu ada penyakit dah, jadi okey alhamdulillah, dia tak apa kuat mana dengan virus asal.
Gitu loh. Dia gini. Dia kalau ada penyakit dah. Dulu kita pegang akidah salah dah. Alhamdulillah jadi molek pegangan. Tapi bila datang virus yang sama, dia tak pun nak kuat mana. Sebab dia mudah-mudah nak tertarik balik. Sama juga contoh-contoh. Dulu orang ni beramal. Dia beramal, dia berzikir dengan jalan yang tak betul. Tapi dia anggap betul lah dulunya. Macam-macam guru dia turuknya. Macam-macam guru dia turuk. Terang-terang sesak pun turuk juga. Tapi kemudian tak turuk dah. Tapi dia ambil amalan dah. Dia jadi makan dalam dah. Masuk dalam perut dah. Bukan masuk perut, masuk dalam darah daging dah. Amalan karut. Alhamdulillah kemudian tu dia jadi tinggal karut ni tinggal. Dia betul balik. Ni. Dia datang virus yang sama sesat tu, dia mudah nakak. Akhirnya, dia balik semula. Tapi ajaran lain pula. Ni baru betul, dulu salah. Pada sama-sama salah je. Dulu pun, hak salah tu, dia ikut tu, dia kata betul juga. Asalnya betul kok. Nyata salah. Akhirnya ni betul ni, dia tak salah dah. Sama dengan pandangan dia pada ikut dulu. Tapi supaya dia mudah, dia virus dia tu. Virus hak karut ni, mari pula kemudian, dia mudah nak makan orang panggil. Ni. Ini hak bahaya. Jadi kalau dulu pula kita duk pegang hak karut dah, betul balik, mari pula hak jenis ajar logik dengan akal apa semua ni go. Allah. Tu kata bahagian masing-masing. Tuan kendak baik sampai ke mati, baiklah. Tuan kendak jahat, jahatlah. Bahagian kitanya, bahagian mengajar, menyampaikan, memberitahu, menasihati, itu bahagian syariah. Lepas tu macam mana dia orang tu? Bahagian masing-masing. Yang betul-betul terima apa dia ajar, bahagian dia kodak-kodak. Yang mengajar tu asbab yang tak boleh bekah. Yang mengajar tu asbab tak boleh bekah. Tapi kemudian orang yang dia ajar tu ikut apa yang dia ajar. Kodak-kodak bahagian dia gitu. Gitu lah. Aku takut tu kalau bab-bab pegangan ni. Sebab itulah bab-bab pegangan ni pada anak-anak cucu kita lah. Biar mantap sebelum daripada balik. Biar tak ada pegangan yang terpesong di catatan selepas dia balik. Tapi dia bertaubah, catatan pegangan salah tu akan dipadamkan, tak ada. Tapi betul tak ada. Tapi tak ada ni, faham tak ni? Dia sipi-sipi tu. Kesang-kesang tu bahaya. Tapi bila kita kemah, molek dah, pegang, molek dah. Lepas tu mari ogeh warna pun. Kocok warna pun. Ogeh, kocok. Kau tulis je tau. Ogeh. Ogeh mana ogeh? Kocok, ogeh. Goncang. Goncang macam mana pun. Makna kata kau Allah pening hok atas tu digoncang. Tapi dak jatuh. Dah. Goncang warna pun. Tak jatuh. Hak kemah dah lah. Tapi kalau hak duduk tak apa kemah tu, takut tu. Takut. Ini semua pengajian ada dalam FB yang kadang-kadang diikuti oleh puluhan ribu. Yang kita duduk mengajar masjid ni berapa ratus orang je. Hak kita ni masjid, hak FB pun FB berapa ratus orang je. Hak ni dak puluhan ribu. Lepas tu memang dia main kau akal gitu. Logik kau akal. Jadi seolah-olah kau bandingan lah. Maknanya kalau kata dah sama je yang berlaku semua perbuatan Allah. Kalau tak banding kau, jadi kalau makan nasi dengan makan apa? Makan ketah ke apa? Cuma makan apa? Dah sama je. Kenyang Allah buat. Makan gapo-gapo pun. Makan kapah ke, makan spang ke, spang ada. Spang tu apa? Spang ada. Tu dia spang apa? Spang gitu. Itulah bukan menatang tu bukan spang. Dah menatang tu spang ada. Dah menatang tu spang je. Spang hok duduk basuh pinggang tu lah. Bukan basuh pinggang ada pakai spang juga.
Spam tu je dia buat jadi katung tu. Makan tu dah apa dah. Dah bila kenyang, kenyang Allah buat. Bukan nasi buat, bukan spam buat. Bismillah molek, makan spam kenyang. Pada makan spam, makan angin yo. Makan angin. Nek kata makan angin. Dah kenyang Allah buat, bukan nasi. Terus makan nasi, dah makan angin. Dah akan kenyang makan nasi, baru kenyang. Tu kata nasi mengenyangkan. Siapa tengok kau nak makan nasi kau ni? Kata boleh. Atau ingat molek lah. Kita kau tu ni mungkin tak ada gi hok bawa rakaman seumpama tapi anak cucu kita. Dia bahim dia gitu. Dia suka tengok hok ramai orang tengok. Dia akan minat yang ada tarikan lah, ada tarikan penyampaian apa semua. Hak qada, hak qadar. Hak qada Allah hanya menentukan sebahagian, tidak menentukan sebahagian. Allah hanya mengetahui. Mengetahui tidak ada yang tolong. Berarti masa buat mulaan tadi tu kena mati molek menentu muafaqah dengan ilmu. Menentu iradah muafaqah dengan ilmu. Jangan langkau kepada ilmu. Jangan. Dia langkau pada ilmu ni ada apa dia? Agenda yang terselindung. Langkau kepada ilmu dah. Menentu oleh Allah yang bersifat dengan iradah atas muafaqah ilmu kepada ilmu. Perkara baik dan juga perkara jahat. Kemudian saya sebut sebelum ni nak pergi kepada berkaitan dengan qada Allah, kemudian redha Allah, kemudian amar suruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkadang kita selesai Allah mengqadakkan segala-gala, jelas baik dan jahat. Belum naik setangga lagi antara qada Allah pada azal dengan redha Allah Subhanahu wa taala ni berlaziman ataupun tidak. Berlaziman ataupun tidak. Apabila Allah mengqadakkan suatu perkara, pasti Allah redha, ataupun ada yang Allah redha, ada yang Allah tidak redha. Allah tak redha kok mana pula? Sebab Allah telah qadakkan pada azal. Allah telah menentukan pada azal. Allah qadak pada azal. Allah redha lah. Kalau Allah tak redha, Allah tak suka, kenapa Allah qadakkan? Situ pula. Sebab saya ni bicara bukan kata berangsur-angsur setangga-setangga. Tak tahulah. Tak setangga-setangga dia nak naik tu pun perlahan-perlahan. Sebab pengalaman lah bicara baik jahat okey. Qada Allah, redha Allah tidak bersekali. Ada yang Allah qada serta redha, ada yang Allah qada tapi Allah tidak redha. Dia akan jadi macam, dah kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakan? Dah Allah qadakan, kenapa pula Allah tak redha? Kalau Allah qada, Allah redha lah. Kalau Allah redha, pasti Allah qadakan. Allah tak redha, Allah qada barang Allah tak redha. Tak jadi gitu. Tak ada terima akal ni. Walau sebelum tu dikatakan faham dah, baik iman dan taat, qada iradah Allah. Jahat, kufur dan maksiat, qada iradah Allah. Iyalah. Hak jahat qada iradah Allah. Tak iya mana pun sebenarnya. Sebab bila pergi kepada ada yang Allah qadakkan serta redha, ada yang Allah qadakkan tapi Allah tak redha, dia jadi
tak terima semula. Jadi makna tak terima lagi hak tadi tu. Perkara baik, perkara jahat, qada Allah tak terima lagi. Kalau dia terima gitu, dia faham lalu lah. Qada Allah serta Allah redha. Ya, perkara baik, iman dan ta'ah. Qada Allah tapi Allah tak redha. Iyalah sebab perkara jahat, kufur dan maksiat. Memang Allah tak redha, tapi Allah qadakan. Jadi Allah tak redha, Allah qadakan. Berarti qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Tu baru betul-betul faham. Pada ni. Kalau mai pula Allah qadakan tapi Allah tak redha. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah qadakan barang yang ia tak redha? Jadi tak lepas lagi tu. Jadi macam Mu'tazilah lah. Mu'tazilah, apa yang Allah qadakan pasti Allah redha. Yang Allah tidak redha pasti Allah tidak diqadakan. Yang Allah tidak redha pasti Allah tidak qadakan. Dan Allah tak redha, Allah qada apa? Itulah Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah, qada Allah hanya perkara baik, iman dan ta'ah. Sebab Allah redha kepada hamba yang beriman dan beramal soleh. Radiyallahu anhum. Dan telah redha daripada mereka itu, daripada mereka yang beriman dan beramal soleh. Bila orang yang beriman soleh, Allah redha, pasti Allah qadakan. Ya Allah tak redha, innallaha la yarda bi ibadihil kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya yang kufur. Kufur Allah tak redha, pasti Allah tidak qadakan. Itu Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah. Itu kata kadang-kadang, ya okey dah, baik jahat qada. Okey, naik setangga lagi. Jadi bila baik jahat qada Allah Subhanahu wa taala, berarti qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Tak berlaziman macam mana pula? Ada yang Allah qada tapi Allah tak redha. Allah qada tiba Allah tak redha, tak munasabah gitu. Ada ni. Maknanya perkara jahat masa lagi berpegang bukan qada Allah. Perkara jahat memang qada Allah, dan perkara jahat Allah redha ke tak? Ni kadang-kadang barulah dia sedar balik. Nampak tu, nampak ni dia tak boleh sekerat-sekerat. Dia kena faham molek. Lepas faham molek tu juga, minta doa pada Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala mantapkan, kejakkan, kemah. Mari hok mana pun tak gerak dah. Itu. Lepas tu dia kena biar betul-betul tahqiq. Biar betul-betul jelas, nyata, pasti. Jangan jelas tak jelas dalam bab ni. Mari pula hak yang akan menggoncangkan pegangan kita dengan hak perkara yang logik pada akal. Bagaimana sabah pada akal. Jadi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, qada Allah, redha Allah dia bersekali. Allah qada serta redha. Yang Allah tak redha pasti Allah tidak qada. Itu Mu'tazilah. Itu perkara Mu'tazilah. Sebab Allah hanya mengqadakan perkara yang baik sahaja. Perkara jahat, kufur dan maksiat yang Allah tidak redha, pasti Allah tidak qadakan. Mana mungkin Allah mengqadakan barang yang Allah tak redha? Itulah dia Mu'tazilah. Tidak mungkin pada akal mereka. Kita terima je lah. Bukan kita setakat tu je. Jadi Allah qadakan kekufuran, betul? Tapi Allah tak redha. Innallaha la yarda bi ibadil kufur. Allah tak redha dengan hamba yang kufur. Tapi kekufuran hamba adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mana? Kemudian dalam kitab-kitab dia akan letak pula redha dengan suruh oleh Allah. Itu berlaziman. Ni dia pada ni. Dia satu-satu ni. Sekarang saya ambil poin antara qada Allah iradah
redha Allah tidak berlaziman. Ada ni. Yang berlazimannya antara irah dengan ilmu, walaupun di situ ada sikit pembicaraan. Kemudian yang berlaziman redha dengan amar, dengan suruh. Redha dengan amar. Amrun, suruhan. Redha dengan suruh dia berlaziman. Apa yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala tidak redha, Allah Ta'ala tidak suruh, bahkan Allah melarang. Apa yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah tidak redha, Allah tidak akan suruh. Allah redha beriman, Allah suruh fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu wahai manusia dengan Allah dan dengan Rasulnya. Atau Allah suruh. Sebab apa? Sebab Allah redha dengan orang yang beriman. Radhiyallahu anhum tu. Allah redha kepada orang beriman. Jadi Allah suruh tak beriman, Allah suruh lah. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah oleh kamu wahai manusia dengan Allah dan dengan Rasul. Allah suruh. Melakukan ketaatan, Allah redha, Allah suruh. Bertakwa, Allah redha, Allah suruh. Pada ni. Sembahyang, Allah redha, Allah suruh. Taubah, syukur, tawakul, sabar, ikhlas, Allah redha serta Allah suruh dalam Al-Quran. Jadi redha Allah, suruh Allah berlaziman. Jadi apabila redha Allah dengan suruh Allah ni bersekali, kita balik semula kita bicara tadi, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Berarti qada Allah dengan suruh Allah tidak berlaziman juga. Ada ni. Allah qadakan seseorang sembahyang, Allah suruh dia sembahyang. Allah qada seseorang tu beriman, Allah suruh dia beriman. Sekali itu. Allah qadakan seseorang tu sembahyang, Allah suruh dia sembahyang. Allah qadakan seseorang tu kufur, Allah tak suruh dia kufur. Allah qadakan seseorang melakukan perkara maksiat, Allah tak suruh dia buat perkara maksiat. Ada ni. Hai. Mana? Oh tadi peniuk tadi, ni peniuk ni pula kan. Dak santai kita mengaji dok. Orang nak mengaji jenis santai. Jenis santai, mai ceramah cerita wa amat. Tambah kalau kelas untuk muslimah, rumbu. Rumbu. Pada rumbu. Penuh. Rumbu ni bukan bahasa buku dah. Rumbu penuh lah. Mari balik amalan. Pagi baca ni banyak ni. Ni pagi baca mana ni. Suka lah. Ada ni. Ini nak santai. Bayangkan ilmu agama nak santai. Ilmu dunia dia belajar dulu. Santai. Santai ke? Hak santai tu hak duduk ukur jalan tu. Itu santai tu. Hak duduk ukur jalan, duduk bilang kereta tu. Dia duduk ukur jalan. Pandang? Dia tak ada kerja dah. Kerja apa budak ni sekarang? Ukur jalan dia kata. Bilang kereta lalu. Mana apa? Duduk tepi jalan. Dah dia belajar santai. Cikgu ngajar dia relax. Dia relax je. Santai je. Hak payah-payah dia tak berperuk pun. Santai je. Mari galah beg, balik galah beg. Ilmu tak ada. Santai. Malah nak mikir. Orang mengajar dia tengok tepi tikar. Dah gitu je. Bunyi kering je, dia hok cepat-cepat sekali balik. Santai. Hok berjaya tu macam nak berjaya. Hok berjaya. Dia belajar santai. Ni di sekolah ni klik pun dah. Kawan kosek dia marah. Balik di rumah pula adik-adik ganggu dia marah. Fokus ni. Santai dah belajar ilmu dunia. Allah, dia perah kotak tu, kering kotak tu. Belajar ilmu agama kemudian nak santai pula dah. Nak santai, nak relax. Lah kita kata tua, nak amal lah. Amal nak baca apa pagi? Amal apa kalau akidah tak betul? Amal apa? Sujud lekong dahi pun tak ada nilai kalau akidah salah. Tapi payuhlah
Payahlah kita kemudian. Payah tu kita kemudian belajar. Tapi gitulah. Kena sabarlah. Memanglah ada tempat-tempat kita lambat-lambat. Kita okey dah, baik jahat, qada qada, sesat dah. Jadi hak baik Allah qada serta redha dan suruh. Hak jahat Allah qada serta Allah tidak redha dan tidak suruh. Ada ni. Orang yang kufur qada Allah tapi Allah tak redha dengan kekufuran dia. Allah tak suruh dia kufur tapi Allah qadakan dia kufur. Sudahlah. Perkara jahat, maksiat, Allah qadakan dia tak semayang. Tapi Allah tak redha dia tak semayang. Allah tak suruh dia meninggalkan semayang. Tapi Allah qada dia seumpama tu. Jadi qada Allah, redha dan suruh dia tidak berlazimang. Redha dengan suruh je berlazimang. Sekarang ni, ani lagilah di Mu'tazilah ditolak akidah ni. Perkara jahat qada Allah. Sekarang kita pergi pada contohnya, dia tak semayang. Jadi Allah qadakan dia tak semayang. Allah qada tak semayang. Tapi Allah tak redha dia tak semayang. Dia tak semayang kerana qada Allah lah. Tak, Allah tak redha. Dia tak semayang, Allah yang qadakan. Kenapa Allah tak redha pula qada dia sendiri? Allah qada tapi Allah tak redha. Dia akan jadi gini ya. Qada betul tak redha pula. Tu sakit jiwa. Sakit jiwa, sakit mental. Tu. Ni ada orang Ustaz, saya kalau pekoh saya nak belajar. Kalau tauhid saya bundur dia tu. Apa? Allah dia kata. Mula-mula ni cerita dia mula-mula. Tu kelas saya sendiri dah tu. Dia tu mula-mula Ustaz, kalau malam Ustaz tauhid saya lari. Kalau pekoh saya pergi lah. Sebab suka belajar pekoh dia kata. Tauhid Allah dia kata. Tapi lama, sikit barulah dia belajar tauhid pula. Dia sengaja lari hak tauhid. Hak pekoh dia suka, dia mari. Yang kita ni tak perasan lah ada orang ni dia cerita. Apa? Tauhid serabut dia kata. Pening kepala dia kata. Hak mana payah sangatnya ni bab qada. Bab wujud kidang bakok tak payah mana. Sama, basar, kalang. Payah apanya? Itu mudah sangat aja. Lagi pada bab kudrah iradah ni. Kudrah iradah nak hak dia rasa tak nak pergi. Waktu orang hak dalam hak himpung tu lah. Hak himpung hak sekarang ni hak ada dalam hak Mani FM bab qada ada dalam Ad-Dinul Khalis Terengganu FM qada. Mani FM tu 30 siri. Ad-Dinul Khalis tu 27-28 tau. Lebih kurang je dua tu sama je. Ada orang didengar sungguh. Memang dia kata berapa kali, belah kali dia kata. Barulah dia kata, belah kali dengar rakaman tu. Padahal rakaman tu saya sebut pun belah-belah kali dah. Sesekara. Saya sebut dalam rakaman tu, belah-belah kali dah ulangnya. Dia ulang rakaman pula, belah-belah kali pula. Jadi belah-belah kali belah-belah, dah 100 kali. Dah lah dalam rakaman tu, kalau saya tak lah, dalam rakaman tu saya ulang 10 kali. Rakaman tu, diulang 10 kali. Dah 10 hari 10, 100 lah. Dah, 10 hari 10, 100 lah. Bayangkan. Walaupun perlahan dah. Jadi orang ni tak terima. Jadi pekerjaan Allah qada. Allah tidak redha kamu tak semayang ni. Tapi yang hamba ni tak semayang, mari mana? Allah yang qadakan, dia pun tak semayang. Allah qadakan gitu. Pada ni. Jangan pula dia nak semayang tapi Allah qadakan dia tak semayang. Jangan gitu pula. Bila Allah qadakan dia tak semayang, Allah qadakan kepada azab, hati dia tambah nak semayang tu. Gitulah. Jangan faham pula. Dia nak semayang sangat tapi tak boleh semayang. Sebab Allah qadakan dia tak semayang. Dan dia nak semayang sangat tu mari mana? Bukan qada Allah. Kalau nak semayang sangat, Allah qadakan gitu, Allah qadakan dia semayang. Gitu je lah.
Ni ada pula kata. Jadi kalau gitu kok, Allah sampai di hari akhirah. Kenapa kamu tak semayang? Dah Allah qada tak semayang. Saya nak semayang sangat. Allah qadakan tak semayang. Tu sakit jiwa lah pula gitunya. Mana kalau Allah qada, kalau dia jadi nak semayang, macam orang nak semayang, dia kan nak semayang kan? Mana Allah qadakan dia semayang. Yang Allah qadakan dia semayang, Allah qadakan hati dia, Allah sebut semayang ni. Dia rasa macam tak ada faedah. Gitulah. Jadi Allah qada dia semayang, kat tu je kita pegang. Kemudian Allah tak redha dia tak semayang, dan Allah tak suruh dia tinggal semayang. Okey, dah situnya. Allah perintah kita pula sebagai hamba wajib kena suruh dia semayang. Ni syariat ni. Allah perintah kita sebagai hamba wajib suruh dia semayang. Jadi Allah perintah kita pergi suruh semayang kepada orang yang Allah qadakan tak semayang. Tak jadi main gitu. Ni akal Mu'tazilah. Tak cerita banyak-banyak ni. Lagi cerita banyak-banyak ni. Jadi pening jadinya. Dan nak cerita akal Mu'tazilah. Sekarang Allah qadakan seseorang tak semayang. Tapi Allah tak redha dia tak semayang. Allah tak suruh dia meninggalkan semayang. Kemudian kita ni pula disyariatkan oleh Allah wajib suruh makruf. Kita wajib pergi suruh dia semayang. Kamu kena semayang ni. Tapi orang tu Allah qadakan pada azab tidak akan semayang. Suruh pun tak akan semayang. Dah, kamu tetap kena suruh. Suruh semayang kepada orang yang Allah qadakan tidak akan semayang. Suruh apa benda yang sisik gitu. Tak sudah korek lah. Gitu je kita ambil faham. Suruh ma'ruf ni Allah perintah kepada hamba kita suruh lah. Dah Allah qadakan tidak semayang pada masa tu. Allah qada tak semayang. Tapi lah Allah qada kita ni suruh dengan sabar, Allah qada dia, Allah qada daripada azab, akhir dia semayang. Bagaimana? Zahirnya jasa untuk suruh semua ni. Sebab kita tak tahu sekarang ni betul. Dia tak semayang tu qada Allah. Saat tu bila kita suruh nasihat ni, kita suruh dan nasihat dia semayang ni qada Allah juga. Mudah-mudahan Allah qada pada azannya, akhirnya dia terima nasihat, dia pun semayang. Zahirnya atas jasa lah, atas jasa kita ni, kawan dia yang duduk suruh, yang duduk nasihat tu. Gitulah kita tak tahu betul sekarang tak semayang. Adakah Allah qada tidak semayang sampai kesudah, kita tak tahu. Jadi apabila kita Allah qadakan pada azab, kita ni akan pergi suruh dia semayang. Dengan sabar kitanya, dengan berhemah kitanya. Lama-lama dia pun jadi terbuka hati nak semayang. Itulah bahagian daripada azal. Tapi zahirnya Tuhan tu jumpa kawan yang sentiasa suruh nak semayang. Ni ada seumpama ni, duduk serumah. Baik, sama-sama belajar. Kawan rapat, hak seorang tu tak semayang. Tak semayang lah dia sebab mak ayah dia pun tak semayang. Tapi bukan budak nano, bukan budak yang berpoya-poya, tidak. Tak ada pernah terbabit dengan arak, tak pernah. Bukan biasa je. Tapi tak semayang. Jadi hak kawan ni suruh. Tapi dia pandai lah. Sebab bukan mak ayah boleh ambil tindakan. Ini bukan mak ayah tak boleh ambil tindakan. Hanya nasihat, lama-lama terbuka hati. Mana apa tu? Hak suruh tu dengan sabar, dengan hikmah tu. Itulah qada Allah. Kemudian tu pada zahirnya lah. Pada zahir dia. Pada zahir Allah qadakan, dianya suruh dengan sabar, dengan hikmah. Jasa dia lah pada zahir. Gitu je lah. Tapi menurut saya dia main alasan gini ya. Dia main alasan gini. Pada ni. Gimana kita? Suka jadi. Tak apa, tak panas mana ni sebab hujan luar. Tak apalah, dia sejuk sikit. Punya masa panas sikit, dia sejuk luar ni hujan.
Tak apalah, dia tengah-tengah belajar ni, tak apalah pening dulu pun. Biar jangan pening tu main luar. Kalau pening tu main daripada luar, takut tak kitanya. Kalau nak belajar tak apalah. Kata macam mana kita faham, kita pegang. Baik jahat, qada qadar. Lepas tu Allah perintah kita suruh makruf, cegah mungkar, kita suruh makruf, cegah mungkar. Apa yang jadi kemudian, makruf yang kita suruh tu orang ikut kedak, mungkar yang kita tegah tu orang tinggal kedak, tu bukan kerjaan kita. Tapi akhirnya dia ikut apa perkara makruf, perkara baik itu suruh dia tu, dan dia tinggal perkara mungkar yang kita duk nasihat, duk larang, duk marah ke dia tu. Zahirnya mari daripada istiusaha kita lah. Jasa kita pada zahirnya. Tapi kita balik itu semua adalah qada qadar, tuan tetap daripada azab, baik jahat, bahagian masing-masing, gitu je. Sama juga dengan bab itu bab agama, bab dunia pun sama. Rezeki banyak ke sikit kita tak tahu. Lepas tu kita kerja sungguh-sungguh. Dah kalau tuan tetap dah rezeki, kerja sungguh-sungguh apa? Kenapa rezeki kita banyak mana kita tahu ke tak? Tak, kerja sungguh-sungguh. Tu ada orang tu dia malah sebab rezeki kita tak ada. Dia malah tu Allah qada qadar azab, dia malah sebab Allah qadakan rezeki dia tak ada. Tapi dia malah dia tak boleh sandar kepada Allah Taala. Jangan pula kata faham, oh kalau gitu qada qadar belaka, jadi malah orang Islam kita. Kenapa? Dah Allah tetap dah. Hak malah memang jadi malah. Belajar tauhid ke belajar tauhid ke, hak malah tetap malah. Orang kafir ada tak malah? Ada malah. Orang kafir tak ada malah. Jangan tengok dalam YouTube tu kan, orang kafir macam tempat kita juga, ada tidur kaki 5 kedai, ada tidur bawah jambatan. Orang kafir. Malah dianya. Kena qada qadar ke dia malah? Dan kerana dia berpegang qada qadar Allah Taala. Tak. Tapi ada yang Allah qadakan memang pemalah, jadi nasib dia gitu. Sama dia kita orang Islam yang beriman ni. Mana kita berpegang qada Allah. Rezeki banyak sikit qada Allah. Tapi kita tak tahu. Kerja sungguh-sungguh lahnya. Tiba-tiba kena musibah. Banjir contohnya. Habis tanaman. Tak ada rezeki tu. Oh kalau gitu kita tanam. Kalau tahu senang lah tanam lah. Tahun tu je. Tahun lain. Alhamdulillah. Boleh hasil pula, hasil yang banyak. Rezeki dia banyak. Tahun tu saja tiba-tiba belum sempat dia ambil, bahar ke banjir, licin. Oh kalau gitu tak tanda dawa. Oh kalau tahu ini benda gaib. Kerana tak tahu ni lah rezeki banyak ke sikit ke, kerja sungguh-sungguh. Macam kejual tu lah. Kejual sungguh-sungguh, buka je gerai, bahan di hujang lebat. Bukan kata boleh hutung, modal licin ni. Lauk-lauk semua masuk air belaka. Tak masuk air dah, dia ada tu dia nak kira lah maknanya. Ada bukan setakat kata berhujang, bahan diribu, habis terbalik dia punya gerai-gerai dia tu. Terbalik habis. Mana apa tu? Habis. Modal itu licin, hangus. Lepas tu esok dia buat kerja pula. Alhamdulillah, cuaca terang molek, sambutan menggalakkan. Tok dang tangan. Tok dang tangan. Sekejap, tutup balik dah. Licin. Tu. Pada ni. Tapi pegang dia tetap dah. Rezeki Allah qada daripada azal. Pada hari boleh banyak, alhamdulillah. Pada hari boleh sedikit ke ataupun tak boleh nak menjaga langsung ke, dia reda, dia sabar. Itu ujian daripada Allah. Adakah kerana berpegang rezeki tetap dah, malah jual? Tak. Hak malah tu memang tuan qadakkan dia malah dah. Perangai dia dah. Bukan kerana qada qadar, bukan kerana dia belajar qada qadar. Dia tu kata gitu, nanti ustaz belajar bab qada qadar tuan tetap dah. Jadi malah budak tu kan dia kata. Kenapa pula malah? Tuan tetap dah lah, tapi kita tak tahu benda gaib. Memanglah ada salah pemahaman tu. Ustaz ulat dalam batu boleh makan. Tu kata ulat dalam batu boleh makan lah. Sebab dia tak ada baju kain.
Baju kain tak ada, rumah tak ada, kereta tak ada. Bolehlah dianya. Ulat kan? Ada nak baju kain. Dia banding dengan ulat. Jadi ulat juga. Kata tu sampai baju kain. Lanjang bongi gitu. Memang hakikat dia gitulah. Betul ada mungkinlah orang salah pemahaman tu dia jadi malah, jadi berserah tanpa buat sebab. Itu bukan berserah. Itu umniyah dicela pada syarak. Kita syariat buat asbab, berserah kepada Allah. Kerja molek-molek, serah kepada Allah. Rezeki banyak, alhamdulillah. Rezeki kurang, sabar redha, usaha lain kali. Tapi kalau salah pemahaman tu adalah, ya malah tu hadiah. Ada orang kata gitu, dia kata akan jadi malah orang. Dah. Maknanya usaha tetap usaha. Bila kita rajin usaha, itu qada Allah pada azal. Mudah-mudahan Allah qada bahagian yang baik kemudian. Biasanya orang yang Allah qadakan kurang, Allah qadakan dia kurang usaha. Gitulah. Allah qadakan orang tu cerdik, masa depan dia cerah, rezeki dia banyak. Allah qadakan seorang tu jadi IQ dia lembab sikit, lemah, kerjaan biasa-biasa, jadi maknanya kehidupan dia jadi rendah. Gitulah Allah atur belah kedah. Zahirnya gitulah, biasanya gitulah adah dia. Orang cerdik ni cerah masa depan, orang cerdik ni dia lambat sikit. Pada adah dia gitulah. Ada orang cerdik-cerdik tapi kerjaan tak setara mana. Ada orang ni tak cerdik mana. Ada orang baca budak anda, orang lain ngira belaka ke dia, tapi kaya raya. Tapi adah dia gitulah. Allah atur dah segala-gala. Atur bab pegangan, bab istiusaha, atur kewajipan kepada kita. Jadi kita bersama lagi lah minggu depan berkaitan dengan qada Allah, redha dan suruh Allah tidak berlaziman. Wallahu alam. Jadi kalau minggu ni rasa pening sikit, minggu depan kurang sikit gitulah. Dia ada obat dia juga. Dalam hak pelik-pelik ni mari daripada hak lain, mari dari luar. Cuma saya cerita ni ialah biar kita tahu sikit sebanyak. Mana kalau kita jumpa lain kali tu kita tak pelik lah. Maknanya orang yang mengajar sendiri pun dengar pening. Yang bawa kaum pelik-pelik. Gitu dia tarik, dia faham. Allah kata bahayanya lah. Mana apa? Orang boleh makan. Dengan alasan akidah yang terpesong. Tiba-tiba disandarkan pula kepada, dia kata itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wah, itu akidah yang salah. Kata kena kemah wahdaniyah pada perbuatan. Kamu tasih, kamu pasti macam mana. Kudur iradah kena kemah. Itu bab qada tu. Ni kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 19, baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat bagi laki-laki merenggang akan dua lengannya, dua lengan laki-laki, daripada dua lambungnya, dua sisi. Dua lambung. Mana lambung? Lambung sisi ya tau. Lambung sisi. Dua lambung, dua sisi. Bukan lambung ni. Ni lambung ni kan? Lambung budak. Lambung juga. Harga melambung. Harga naik tu kan? Lambung sisi. Merenggangkan akan dua lengannya, dua lengan laki-laki, daripada dua lambungnya. Dan sunat mengangkat akan perut laki-laki daripada dua pahanya
pada rokoknya dan sujudnya. Dia cerita berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika sujud. Perkara yang disunatkan ketika sujud. Dalam kitab ni tak panjang lah. Yang terdahulunya disunatkan tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 1 kali, kurang-kurang akmalnya 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Yang paling akmal, yang paling sempurna 11 kali. Sekurang-kurangnya sekali. Tetapi kalau hanya tasbih sekali, hukumnya adalah makruh. Jadi saya contohkan minggu lepasnya dengan semayang witir. Witir kan? Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Witir saya minggu lepas. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Tapi kalau semua witir hanya 1 rakaat, terhasil dah sunat witir tetapi makruh. Makruh bukan makna semua sunat witir 1 rakaat tak boleh pahala, bukan. Makruh kerana hanya buat serakaat. Diri sembahyang tu boleh pahala sunat. Pada ni apa? Semua witir sesecating. Tetapi kalau semua witir 1 rakaat, sebelum tu ada dah ba'diyah isyak 2 rakaat, tak makruh dah. Hak ning ni selepas semai pada isyak, semai pada isyak, ba'diyah pun tak ada. Witir cetek apa dak? Cetek pada cetek. Witir je. Cetek dah panggil dah. Kau apa? Cetek. Setu je. Makruh lah. Tapi kalau lepas isyak, dia semai ba'diyah 2 rakaat. Ni ba'diyah isyak ni bukan witir, bukan. Tapi ba'diyah isyak 2 rakaat. Kemudian dia pun ambil witir tak makruh. Tapi bukan kata ba'diyah isyak ni witir, tidak. Hak makruh ni lepas semai fardu isyak, tak ada. Tak ada semai sunat apa pun. Tak ada. Kalau dia semai sunat taubah 2 rakaat contohnya. Dia pun semai sunat witir sekarang, tak makruh dah. Tapi tak afdal lah buat gitu. Pada sebab semai sunat taubah 2 rakaat, semai witir sekarang tidak afdal. Semai sunat taubah tu buat semai witir situ baru afdal. Sebab semai sunat witir macam sebut minggu lepas lah, lebih afdal daripada qabliyah subuh lagi witir ni. Mazhab Hanafi witir wajib. Al-witru haqqun wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Witir ni tuntutan yang wajib atas tiap-tiap orang yang bermimpi. Kita terjemah hadis betul-betul ni. Atas tiap-tiap orang bermimpi wajib sembahyang witir. Kalau tak bermimpi tu balik lah. Jangan duk mikir bermimpi. Kita tiap-tiap malam bermimpi. Bermimpi tu akan balik lah. Di antara jadi baliknya bermimpi keluar air mani. Maka Nabi sebut orang yang bermimpi orang balik lah. Jadi dalam hadis tu Nabi kata tuntutan yang wajib. Dalam mazhab Syafi'i jumhur ulama'nya hakun wajibun ay hakun muakkadun. Tuntutan yang kuat, bukan wajib. Sebab apa? Yang wajib hanya sembahyang waktu sahaja. Nak cerita yang mazhab Hanafi sembahyang witir wajib. Jadi kalau tersembahyang sunat taubah 2 rakaat, sembahyang witir 1 rakaat, tak makruh dah sebab ada regu dia. Tapi lebih afdal ketiga-tiga tu witir lah. Dah sunat taubah, tak payah buat dah malas sangat kau. Dah kalau kita buat 2 rakaat sunat taubah, 1 rakaat witir, tak cerdik gitu. Sebab kalau hanya rajin buat 3 rakaat je, sunat taubah 2 rakaat, witir 1 rakaat, kalau malas gitu kau jadi 3 tu buat witir belaka. Sunat taubah tak ada lah kau malas. Jangan tukar dengan sunat witir dengan sunat taubah, sebab sunat witir ni orang lebih sangat. Tapi kalau buat gitu pun okey je. Di semai sunat taubah 2 rakaat,
Bila sunat witir serakaat tak makruh sebab ada dah 2 rakaat sebelum. Tapi itu bukan sunat witir rakaat sebelum tu. Tapi dah afdal buat gitu. Sebab witir hanya boleh 1 rakaat. Sunat taubah boleh 2 rakaat, 3. Macam mana kalau 3 ni buat witir belaka? Lagi afdal. Tapi tak ada sunat taubah dah malah. Gitu je lah. Oh, kalau gitu kalau saya ambil pula sunat taubah 2 rakaat, witir 3 rakaat, mana pula? Boleh tak gitu? Boleh lah. Tapi afdalnya 5 rakaat ni witir belaka. Pula dah. Lepas tu saya ambil sunat taubah 2, witir 5. Oh, boleh juga. Tapi nak afdalnya 7 tu witir lah. Tak buat jawapan dia. Dah ni cerita afdal boleh tu boleh semata. Afdal. Lepas tu bila nak jadi semua sunat taubahnya? Semua sunat taubah 2 rakaat, semua sunat witir 11 rakaat. Tak ada kopling dah. Tak ada kopling dah. Dah. Mustahil. Jadi orang dah nak cerita hak mana afdal, nak buatlah. Semua sunat taubah 2 rakaat, semua sunat witir 1 rakaat, buatlah. Semua sunat witir ni penutup. Dia semua sunat witir tu kemudian. Dia penutup. Dia kalau semua sunat taubah 2 rakaat, sunat witir, okey je, bukan salah. Kalau saya sebut tadi tu afdal. Tapi nak ceritanya kalau witir tu 1 rakaat tapi sebelum tu ada dah ba'da isyak contohnya, tak makruh lah. Tapi kalau cotek witir serakaat sungguh itu makruh. Macam kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar, berpindah kepada duduk antara sujud, makruh. Ada ni. Jadi sekongkongnya 3 kali. Hak ni hak pakai disunatkan 3 sujud. Kemudian hak sunat 3 sujud ni ialah dia dalam keadaan kita sujud ni 2 kaki ni kalau orang lelaki sejengkal. Kan sejengkal kan masa berdiri. Orang perempuan dia rapat sedikit. Rapat sedikit. Pada ni dalam 4 jari ke rapat sedikit. Jangan orang libuh gini. Ada orang puang di semayang rapat. Kata kalau awak rapat gitu, tak stabil tubuh. Orang sigung sikit terbalik lalu dah kata. Dah boleh stabil dak berdiri kalau rapatkan kaki. Tak stabil. Dah rumpah kena rapat. Maknanya orang lelaki sejengkal. Mana ni? Jengkal boleh sejengkal. Jengkal. Orang lelaki tak pakai jengkal, rumpah rapat sikit. Ni sama masalah merenggang lengan berlambung ni samalah ni. Dia ada sedikit perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Tapi mazhab-mazhab yang lain tidak ada. Semua lelaki perempuan sama sahaja, tak ada beza. Tak ada. Kita mazhab Syafi'i ada sikit perbezaan yang baru kita rapatkan sedikit. Jadi orang lelaki berdiri sejengkal, perempuan rapat sikit. Yang rapat-rapat sangat. Dia memanglah perempuan ni disunatkan perapat. Hak masa saya buat contoh sebelum ni, bukan sinilah. Macam perempuan naik motor, naik basikal lah. Perempuan naik motor, basikal naik macam mana? Naik, duduk ngiring belakang lah. Pegang pinggang tu lelaki. Jangan suka gitu. Kau dulu gitu kan naik motor, naik basikal orang dulu kan. Kan perempuan naik basikal sama dulu. Bukan dia duduk ngiring gitu. Lepas tu dia pegang tu lelaki dia. Ada ni. Kalau Terengganu kita pelik lah kalau pergi foto ni. Gitu orang dia. Orang kata kalau dia Aceh, gitu juga. Tu Wallahualam lah, tak pernah sampai. Kalau dia foto ni, gitu duduk dia. Duduk atas motor. Masalahnya, motor tu laju. Kalau dia masa slow, tak apa dia buat laju. Kata boleh tahan. Tapi tengok duduk belakang tu, tak pegang mana. Tak pegang mana. Taklah kata ngokor tu, dok. Mana dia pegang gitu je. Oh kata pegang main-main je. Bukan pegang betul. Laju dia bawa. Dia jatuh seorang pun. Ada jatuhnya. Mana dia jatuh. Tapi kalau kita tengok tu lah. Kalau kita tak biasa kan tengok. Kalau pelahang tak apa. Laju. Belah foto ni gitulah. Ada orang cerita saya, dia kata ada di Terengganu, dia kata. Duduk berapa mana tak tahulah. Gitulah kena naik motor. Orang pun tengok mau ke dia.
Dia orang petani nu, duduk di Terengganu lama dah. Tapi begitulah naik motor di Terengganu. Tak kira orang naik motor gitu. Orang tengok, tapi orang tak kata apa dah. Orang tak kenal lama dah dia ni. Hidup gitu naik motor. Orang kata dia Terengganu gitu. Kapal mana tak tahulah. Gitulah naik motor. Tapi kalau pergi bandar, bawa pakai topi, polis samang dah. Tak. Polis marah dah. Ha? Takut undang-undang salah ke? Dan ini cerita kapung dia ni, kapung dia Terengganu tapi kapung lah. Tapi nak cerita kalau pergi bandar. Kalau pergi bandar, mana duduk ngiring gitu, pakai topi molek lah. Boleh tahan kedok. Tapi kalau ada bos seorang gitu, boleh tak tahan, istimewa. Istimewa. Itu mana? Kena perapak. Kena perapak. Sekarang ni orang lelaki naik motor, perempuan naik motor, kalah orang lelaki. Kalau orang lelaki laju. Lepas tu kalau ada apa-apa nangisnya tak gerak dah. Takut pula. Tengok dia laju tadi tu berani. Lepas kena tak gerak, takut tang. Tengok pada bawa tu berani. Macam apa bawa kereta lah. Berani, laju. Gesek apa-apa, kerah dah kereta. Pegasan tak gerak dah. Tak gerak dah. Tak ada tengok pada berani tu. Jadi mana rupa ni memang dia nak suruh tutup sedikit. Jadi kaki tu kalau lelaki jekau puan, rapat sikit. Jadi masa sujud ni orang lelaki, dia punya kaki, dia punya lutut sejengkal juga. Kaki sejengkal, lutut dia tu jengkal. Orang puan, kaki rapat sikit, lutut dia rapat sikit. Bukan rapat depek ni, rapat sikit daripada lelaki. Mana ni? Disunatkan seumpama tu. Disunatkan sujud kaki sejengkal lelaki, lutut jadi sejengkal tu lelaki. Kemudian rupang rapat sedikit. Kemudian kita dalam mazhab Syafi'i disunatkan daripada i'tidal turun kepada sujud, disunatkan letak lutut latar dulu. Kemudian letak tangan latar. Kemudian letak dahi serentak dengan hidung. Letak lutut latar dulu. Kemudian letak tangan. Kemudian letak dahi serta dengan hidung serentak. Yang mana hidung sunat muakkadah. Sunat kuat tuntut, hidung letak atas latar. Kalau hidung tak letak atas latar, hukumnya makruh. Ada pandangan mazhab Hanafi contohnya, hidung letak atas latar sama hukum dengan dahi letak atas latar, wajib. Kan kita ni kan dahi wajib letak latar, hidung letak latar sunat. Orang mazhab Hanafi, dahi letak latar wajib, hidung letak latar wajib. Ngam-ngam pula orang Hanafi ni, India Pakistan, memang hidung dia panjang. Memang kena latar. Hidung orang Melayu ni pula hidung kepek pula. Biar kena latar lah. Sunat. Kalau hidung tak kena lantai, hukumnya adalah makruh. Ada gitu. Ada ni. Kemudian tangan letak latar tu membetuli dua bahu. Membetuli dua bahu. Kalau mazhab Hanafi, dia membetuli muka. Ni letak muka latar. Jadi tangan ni duduk tepi-tepi pipi. Kita tak. Tangan ni undur belakang sikit, membetuli bahu. Mazhab Hanafi tangan letak latar ni, dia naik dekat atas, dia duduk ni, setentang dengan pipi. Kita tak, kita setentang dengan bahu, undur sikit. Ni, yang disunatkan. Jadi turun lutut dulu, lepas tu letak tangan, lepas tu dahi dengan hidung serentak. Adapun mazhab Maliki contohnya, dia turun, letak tangan dulu, baru letak lutut. Kita mazhab Syafi'i, hak turun tangan dulu tu orang yang uzur, orang gemuk. Orang uzur, orang gemuk, dia turun latar, dia tak boleh letak lutut. Gegar letak lutut. Kalau gemuk contohnya kan, memang dia turun tu dia kena letak tangan, pelan-pelan dia pun turun lutut. Tu bagi orang tak sihat, atau bagi orang gemuk. Adapun mazhab Hanafi, sunat turun tangan dulu latar, lutut jangan turun lagi. Walaupun orang sihat sekalipun. Tu mazhab Maliki. Ada gitu. Ada ni.
Yelah, kalau kita orang tak sihat memang dia akan turun pelan-pelan. Tangan dia letak dulu. Lepas tu barulah pelan-pelan dia pun letak lutut di latar. Itu bagi orang yang uzur lah. Jadi bagi orang yang sihat, dia sunat turun lutut dulu, barulah turun tangan, kemudian dahi dengan hidung letak turun di lantai dan kadang serentak. Ini hak yang disunatkan. Kemudian hak sunat bagi lelaki merenggang ni kita baca semula dah. Dan sunat bagi lelaki merenggang akan dua lengannya daripada dua lambungnya. Sebab di hadapan tu sudah masuk kepada bicara syarat bagi dua sujud, ada 4 syarat. Jadi kita tak mau pindah lagi lah sebab kita masih lagi nak bicara hak yang disunatkan ketika sujud. Wallahu a'lam. Jadi macam minggu lepas juga ni. Tinggal 15 minit lagi. Tinggal 15 minit lagi, tambah jadi 10.45. Pelan-pelan dah tu. Pelan-pelan akhir jadi 10.45. Yelah, tempat lain 10.30 belaka. Tempat lain 10.30 belaka. Sini 10.40. Nampak raya kena jadi 10.45 baru okey sikit tau. Tambah 5 minit je. Tak ada kendala apa pun 5 minit. Ke mana? Pakai 10.45 tau. Bukan, dia belajar ni masa dia kena tetap. Dia tak boleh nak sekali berhenti pukul ni, sekali berhenti pukul ni, tak kena gitu. Tak betul. Cara itu tak betul. Kadang-kadang dia punya lajak tu Allah tahu kau berapa ni. Kadang-kadang mula pula Allah puas nunggu. Dok sapa-sapa. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada? Siapa ada pasti ada ke tak ada. Hak tu tugu saya memang pesan sangatlah. Disiplin waktu kena jaga. Disiplin waktu. Waktu nak mula, waktu habis dia kena tetap. Dia tak boleh nak buat ikut suka kita. Kalau kita berasa nak cepat, kita cepat. Kita berasa nak mula lambat, tunggu lah nak ilmu kan. Sedap kau dah. Dah nak ilmu kan, tunggu lah. Dia kata pukul 9. Pukul 9 Melayu dia kata. Kita kita bukan pukul 9 Melayu, pukul 9 sungguh. 9 Melayu kan ni. Dia kata gitu. Dia kata pukul 9 Melayu dia kata. Ada gitu kaum Melayu? Dia kata janji Melayu pukul 9, 11.30 dia kata. On the way. Pada duduk rumah pun lagi. Taklah. On the way duduk rumah. Dia tak boleh gitu. Dia belajar memang kena tetap. Sebab tu saya pesan, mana kalau kita belajar tu tak jaga, tak istiqamah, takut kita yang menyebabkan orang jadi malah belajar. Kita tunggu ke dia tak sapa-sapa. Takut jadi orang jadi malah belajar berpunca daripada kita yang tak ada disiplin. Orang mengajar tak ada disiplin. Jadi waktu berhenti pun samalah. Mana kalau kita kata 10.45, 10.45 lah. Sebab masa saya belajar dulu, kadang-kadang lah kita tunggu dia tak pasang ke jam. Tak pasang ke jam, dia lama terlebih. Bila dia sedar, lewat dah. Kenapa tak beritahu dia kata? Dia mahu ke depan. Saya biasa ngaji duduk depan. Kenapa tak beritahu? Senyap kita. Sampai masa, cukup masa. Kenapa nak lajak? Tunggu, cukup masa dah. Nak pergi mana tanya? Kena pula. Tak beritahu. Kenapa tak beritahu? Kita beritahu cukup dah masa. Nak pergi mana? Pula. Dah tunggu kurang je. Tapi kita lah. Duduk depan kena lah. Sebab tu jaga waktu. Dia jaga. Mana waktu berhenti sebab apa? Sebab berhenti ni nak balik pondok, nak makan-makan lagi, pukul lagi setengah jam lagi ada kelas lain pula. Jadi kalau ni berhenti panjang, lepas tu balik pondok nak makan-makan, start dah kelas. Lepas tu kenapa nak lagi? Duduk makan pondok, dah sudah lagi. Dia apa? Kelas tak ada, dia lajak sangat. Apa panggil apa ni? Jadi tak ikut jadual. Waktu tu jaga. Sebab dia berhenti tak ada masa dia untuk makan, untuk berehat atau apa, nak kena sambung pula. Kita ni nak pergi ke mana-mana pula. No. Nak pergi ke mana-mana pula janji dengan orang.
Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 5, baris yang ke 5 daripada bawah. Baris yang ke 5 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kita undur sikit lah. Puji-pujian itu tertentu bagi Allah. Allah mana? Al-Malikil Hakim. Al-Malikil Hakim, yang memiliki dan mentadbir segala maujudat. Jadi Al-Malik diterjemah dengan yang memiliki dan mentadbir segala maujudat. Yang bijaksana itu terjemahan kepada Al-Hakim, yang bijaksana di dalam segala urusan dan hukuman. Yang luas terjemahan pada Al-Jawad, dan pemurah segala pemberian terjemahan kepada Al-Karim. Yang berkuasa lagi penyayang kepada hamba yang mukmin, itu yang berkuasa terjemah pada Al-Aziz, lagi penyayang kepada hamba-Nya mukmin, itu terjemahan kepada Ar-Rahim. Ini sambungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tinggi ni. Pujian alhamdulillah ni cukup tinggi. Sehingga kan ada setengah ulama, walaupun ini bukan pandangan yang muktamad, menyatakan bahawa alhamdulillah dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid, ada pandangan ulama yang menyatakan lebih alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Itu kata setengah ulama. Dikatakan alhamdulillah boleh 30 kebajikan, la ilaha illallah boleh 20 kebajikan. Tapi pandangan yang muktamad, afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi katanya selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku berkata. Apa dia? La ilaha illallah. Itu pandangan muktamad. Miftahul jannati la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Tapi ada pandangan alhamdulillah lebih daripada la ilaha illallah. Alhamdulillah mengandungi tauhid dan puji. Adapun la ilaha illallah mengandungi tauhid sahaja. La ilaha illallah tauhid lah, mengesakan Allah. Alhamdulillah mengandungi dua. Satunya mengandungi tauhid, satunya mengandungi puji kepada Allah. Lebih kan? Alhamdulillah tauhid betul mana? Alhamdulillah pujian-pujian, segala pujian milik Allah. Sebab apa? Hak dia belaka. Itu kata tauhid. Ada ni. La ilaha illallah tauhid saja. Alhamdulillah tauhid dan puji. Pujian-pujian bagi Allah, tertentu bagi Allah, milik bagi Allah. Kenapa? Kerana segala-gala datang daripada Allah yang esa. Jadi alhamdulillah dia mengandungi tauhid dan puji. Alhamdulillah ni pula
kalau kita biasanya banyak lepas wirid semayang lah 33 kali tu. Cuma kita alhamdulillah ni kita kena amati sedikit. Di subhanallah, subhanallah mudah. Allahu akbar mudah. Alhamdulillah ni kalau kita buat laju, alhamdulillah gitu. Bunyi mana? Dah. Kalau kita laju subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Laju pun boleh sebut molek. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita buat laju. Tapi kalau alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah. Ni nak bolong. Dah alhamdulillah ni. Ia tak sama dengan subhanallah, dengan Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Laju sikit pun maknanya kita jaga molek sebutan. Jadi molek. Tapi kalau alhamdulillah, kalau kita buat laju, terkadang sebutan tak betul. Sebutan tak betul tak dapat pahala. Sebutan tahmid kita alhamdulillah kata lebih daripada la ilaha illallah tadi atas setengah pandangan ulama tu. Kalau sebutan salah, tak akan ada pahala. Cuba balik terah rumah, rakam. Alhamdulillah dengan cepat, kemudian rakaman tu boleh buat lambat kan? Boleh buat lambat kan? Dia boleh buat kan rakaman ni kan buat pelaju pun boleh. Buat lambat boleh ke tak? Buat lambat bunyi mana? Alhamdulillah gitu yang bunyi. macam orang ni, orang India jadi ni. Tak kena sebut molek. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia kena amati nak. Dia lebih mudah subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mudah. Kita laju pun maknanya kita boleh jaga dia punya sebutan. Tapi kalau alhamdulillah ni, bila dia laju saja dia sudah jadi macam sebutan tu tak comel. Kita alhamdulillah sebutan tak comel pun hati kita. Dah. Kita nak bicara hati, kena bicara comel hak zahir dulu. Kena buat comel. Zikir tu kena comel. Barulah zikir tu hati macam mana. Sebab tu dia kalau kita dalam wirid lah, samalah dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ni saya sentiasa peringat ni. Allah ada alif lam alif ha. Bukan alif lam ha. Alif lam alif ha. Atas tasydid tu bukan ada alif. Ada tak alif? Atas tasydid tu bukan bagi atas. Orang panggil alif kecil. Apa? Dia panggil alif kecil dah. Dulu kita budak panggil patah. Dak kita bagi atas, kita akan sebut bagi atas. Kita zaman dulu kan. Bagi depan, bagi bawah, bagi atas, bagi dua. Kita tak erti domoh apa kita tak erti zaman dulu. Tanwin kita jangan disebut bagi dua gitulah. Bagi dua di depan, bagi dua di bawah. Lepas tu bagi atas. Hak tu kita tak panggil bagi atas, kita panggil patah. Kita panggil alif kecil itu. Bagaimana alif kecil itu? Alif, lam, alif, ha. Sebab tu kita, masa kita takbir tu kan, Allahu Akbar. Kenapa boleh panjang Allah? Sebab ada alif mat. Kalau rebang pula kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana boleh panjang situ? Ada alif mat. Ada alif mat situ. Tak ada. Jadi bila kita subhanallah, hujung tu ada alif mat. Alhamdulillah, hujung tu ada alif mat. Yang kita subhanallah, kita mati gitu. Jadi lah ni lam ha, bukan lam alif ha. Lam ha lah bunyi gitu dah. Lam alif ha bunyi mana? Lah. Ada sikitlah. Alif tu kena jaga. Alif tu kena jaga. Dia lam ha lain. Lam alif ha lain.
Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Allah tu kena ada sikit alih tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau kita laju tu lajulah sebutan kita. Tapi kena beza. Kita bukan lam ha, kita lam alif ha. Ada ni. Dia alif, lam, alif, ha. Ada 5 huruf. Kita budak-budak alilang laha gitu je. 4 huruf lah kalau kita budak-budak kan. Ejaan kita budak-budak lah. Alif lam laha, alif lam laha dak. Alif lam, alif ha. Jadi kalau kita berhenti, jangan berhenti dengan lam ha. Kena berhenti dengan lam, alif, ha. Terutama sekali dalam bacaan tasyahud akhir. Ingat baik tasyahud akhir tu. At-tahiyyatu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Allah di hujung tu ada 3 baca, 3 tepat. At-tahiyyatu lillah illallah Rasulullah. Ingat baik. Sebab tu bacaan rukun qauli. Hukum pekohnya kena pelihara huruf, kena pelihara tasydid. Kita bukan bicara tajwid ni. Kita bicara hukum pekoh. Rukun qauli sama ada takbir ke, Fatihah ke, tasyahud ke, selawat ke, salam ke, sama saja syarat dia. Pelihara huruf. Huruf kena cukup. Jadi at-tahiyyatu lillah. Kena jaga. Ada lam, alif, ha. Illallah, lam, alif, ha. Rasulullah, lam, alif, ha. Bukan lam, ha, bukan. Kalau kita baca dengan lam, ha, kita sudah meninggalkan satu huruf. Tidak sah rukun qauli. Saya pernah tertengok dalam satu FB itu, ada seorang ustaz dia memperingatkan. Tapi berbetulan ustaz ni orang Quran. Orang ngajar Quran. Lepas tu adalah orang kata ke dia, awak ni ini bukan hukum tajwid, bukan hukum Quran, dia kata. Awak bidang Quran, cakap bab Quran sudahlah. Jangan cakaplah bab pekoh. Dia kata ke ustaz, sebab ustaz tu orang Quran. Awak ni cakap bab hukum tajwid, hukum Quran. Bukan ini bicarakan hukum pekoh. Hukum pekoh lah ni, pelihara huruf. Kita bukan bicara hukum tajwid. Tajwid ni dalam Quran je, dalam bacaan ni tak ada tajwid. Ada ni. Dah tu bicara, itulah bicara hukum pekoh. Pelihara huruf. Itu bicara hukum pekoh. Bukan bicara hukum tajwid. Dah orang beri peringatan untuk orang Quran. Ni konon-konon dia orang pekoh. Kamu cara Quran, jangan cara pekoh. Dia pandai pekoh kononnya. Tak pandai pekoh lagi tu. Tak pandai pekoh nah. Pelihara huruf itu hukum pekoh. Rukun qauli huruf kena jaga. Sekarang ni lam, alif, ha. Kalau lam, ha saja dia sudah mengurangkan satu huruf, maka tak sah bacaan rukun qauli tu. Tu bacaan asma'i lah. Ni saya sebut tadi tu tasbih, tahmid lepas wirid tu. Alhamdulillah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma alhamdulillah tu kena cuma sikit lah. Sebab dia kalau laju-laju ni bunyi dia tak comel. Jadi alhamdulillah ni ada 3 wajib. Mana wajib? Dalam bacaan Fatihah wajib. Dalam khutbah wajib. Alhamdulillah tu wajib. Alhamdulillah ni ketika dapat nikmat sepanjang masa sunat. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua kan kita. Bangun tidur alhamdulillah. Sudah makan alhamdulillah. Keluar tandas alhamdulillah. Alhamdulillah je hujung. Atau atas pandai tak pandai lah hujung tu. Pentingnya alhamdulillah tu dulu. Dalam bangun tidur alhamdulillah. Panjang tu kan. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma'amatana. Tak apalah tu. Alhamdulillah tu dulu. Sudah makan alhamdulillah. Keluar tandas pun alhamdulillah. Sentiasa sunat kita mengangkat kepujian kepada Allah. Tapi jangan alhamdulillah ketika perkara yang maksiat, yang haram. Dia pun buka pintu rumah orang nak curi. Tuan rumah dia dah ingat nak kunci. Alhamdulillah mudah kerja hari ni. Tu haram, tu haram. Mana ni?
Dia pun tengok buka keputusan nombor ekor. Nombor dia naik. Alhamdulillah. Kena molek dah nombor ekor hari ni. Haram hukumnya. Hak naik atas petah tu kan. Hak terima anugerah. Sambil-sambil pakai telanjang tu kan. Alhamdulillah. Maknanya orang sudah menerima dia punya career dia. Alhamdulillah. Pala dogo, peha betih nampak. Jangan buat mudah-mudah. Alhamdulillah ni. Ini satu zikir pujian kepada Allah. Yang mana Alhamdulillah ni ahli syurga tu masih lagi Alhamdulillah. Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kesudahan doa ahli syurga, Alhamdulillah lagi boleh masuk syurga. Dan syurga ni tak ada dah zuhud, tak ada tawakul, tak ada dalam syurga ni. Alhamdulillah masih lagi ada. Dalam syurga kan ada zuhud, ada tawakul. Tak ada dah. Ada dalam syurganya. Tapi masih lagi ada Alhamdulillah. Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa ahli syurga, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Alhamdulillah letak molek. Jangan letak tempat-tempat yang tak menasabah. Puji-pujian itu tertentu bagi Allah yang memiliki dan mentadbir segala mawjudat, yang bijaksana dalam segala urusan dan hukumannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.